So guys, selamat datang ke SRTV. So, dia orang kerja OT hari ni. Wih, jangan marah, bukan aku mengejek saja bergurau-gurau. So, kalau kamu tengok aku pun macam kasih sandar sudah kursi aku ni penat betul aku. Back to back video. Bukan aku komplain tapi aku suka benda-benda macam ni lah. So, dia macam memeriahkan suasana kita selaku penyokong skuad Sang Badak ni untuk kita kembali meminati dan mengikuti perjalanan mereka selepas cutinya saingan Liga Super dan masuk next month bulan Ogos akan bermulanya kembali kehangatan Liga kita. So itu lebih kurang lah apa yang aku ingin katakan di sini. So kita akan bercerita mengenai satu lagi kemasukan yang telah diumumkan oleh Sabah FC pada jam 7.30, 8 tadi kalau aku tidak silap. So ini adalah satu pengumuman yang kasih tik lagi 5 senarai pemain yang yang dianggarkan oleh salah seorang komentar kita, dan kita semakin menghampiri bingo guys. Mau bingo sudah kita ni. So kalau semua masuk, memang kau hebat lah bro. Aku boleh katakan begitu. Cuma satu siap benda lah yang aku tak berapa. Lain pula cerita aku. Kejap aku akan cerita pasal Kike ni. Cuma je lah satu aku kurang setuju ialah pasal pengambilan goalkeeper tu. So aku tidak tahu apa the main attention untuk mendapatkan pemain tersebut. Ada di sebalik tabir yang kita tidak tahu. Itu terpulang kepada manajemen. Tapi bagi aku Damien Lim himself sudah cukup bagus lah berada di position tersebut. Okay, let's get back to our main topic. Ialah mengenai pengumuman yang telah dilakukan oleh Sabah FC di Facebook page mereka, iaitu Kike Lopez ataupun Kike Kadite telah sah bersama Sabah FC. So beliau ni adalah merupakan satu lagi pemain yang aku merasakan cukup berpengalaman lah. Lagi sekali aku ulang macam mana yang ada pada si siapa suara tu, Park. Dia ada leadership capabilities, lepas tu boleh membantu anak-anak muda ataupun rakan-rakan pasukan yang lain di dalam skuad Sang Badak. Kamu okey kalau aku menyandar macam ni? Pasal aku rasa aku lebih santai lah beri aku punya hujah-hujah ni, macam lebih relax aku rasa daripada kursi aku tegak. Sula, cuba kamu letakkan di orang komentar bawah. Kamu fine gak kalau aku santai-santai kursi sandar ni? Okey. Sekali lagi berumur 32 tahun, berasal dari Madrid. Ala Madrid! Bertingkat 186, defender, left back dan dominan kaki dia adalah left. Walau macam mana pun beliau masih juga boleh beraksi selaku center back. Cuma sekali lagi dia lebih dominan untuk berada di position as a left back lah. So sedikit cerita mengenai injury history dah, ada satu saja pada tahun 2023-2024. Selepas tu tidak ada apa-apa lagi laporan tentang injury dah. So sekali lagi kita mempunyai satu pemain yang kita boleh katakan mempunyai history injury yang kurang dan mengurangkan lagi list pemain kita yang kebarangkalian boleh tidak dapat beraksi dengan lama lah. Contoh seperti Gary Steven Robert dan juga Gaby hari itu. So Gaby bersama kucing sekarang. Aku masih minat Gaby lah, tapi unfortunately macam mana juga, itu adalah keputusan dia. So dia ni pernah beraksi di Australia, di Spain, dan ada beberapa klub lagi yang di sebelah-sebelah Middle East kalau aku dah silap dari pemerhatian aku sini. Membuatkan dia sekali lagi pemain yang mempunyai pengalaman beraksi di pentas yang aku boleh katakan lebih tinggi daripada mana-mana pemain kita. That's why aku katakan player ni kita boleh look up lah dia punya pengalaman tu, dan aku mengharapkan pengalaman juga boleh membantu untuk perjalanan Sang Badak bagi musim akan datang lah. So cukup banyak beraksi pada beberapa perlawanan beliau dengan klub-klub beliau terdahulu. Ada juga jumlah jaringan dan assist yang beliau lakukan, tapi ianya tidak cukup besar sekiranya aku bandingkan dengan Gaby. Tapi again, dia ni bukan center back. Aku nak tahu lah, cuma ini berdasarkan Transfermarkt punya position, dia ni lebih kepada left wing back. So kalau aku tengok sini apa yang menceritakan tentang dia ni, sekali lagi seperti aku sentuh di awal video tadi, dia mempunyai pengalaman yang bagus bersaing di sebelah Eropah yang lebih kompetitif. Beliau juga pernah beraksi di Georgia yang again aku merasakan cukup kompetitif juga, membuatkan pengalaman dia cukup berbeza dari mana-mana pemain yang ada kita miliki
sekarang ni. Lepas tu ia memperkukuhkan lagi kestabilan benteng kita lah. Pasal kalau kita tengok dari segi left wing back, kita ada Ardinesh sahaja. Aku ada katakan ini adalah merupakan satu position yang perlu ada rotation pemain juga di bahagian position tersebut. Dan sekarang kita sudah ada. So tinggal satu lubang lagi lah, lebih kurang macam tu, itu bahagian di central defend. Aku nak tahu sama ada benda ini akan direalisasikan ataupun tidak. Dan satu lagi adalah flexibility beliau lah. So kalau tengok dari segi pengalaman dia beraksi dengan kelab dia terdahulu, beberapa kelab tersebut menggunakan tactical 3-4-3 juga, 4 defender juga. So dia sudah biasa dengan formation ni, so tidak ada perlu apa-apa masalah sangat lah untuk mendeploy dia as our left wing back. Dan satu lagi adalah yang mana aku katakan juga dia punya kepimpinan dia, leadership capability dia selaku pemain veteran. 32 tahun pengalaman beliau cukup kita perlukan lah untuk berada dalam skuad sang badak ni. Lepas tu beliau ni dikatakan juga mempunyai satu capability untuk melakukan hantaran-hantaran yang cukup cukup berbahaya kepada pasukan lawan. Jadi kalau kita tengok sekarang dari segi flank kita, ini aku imagine sajalah, kita ada sudah si Park, kita ada sudah si Fayad kah? Bukan si Fayad, siapa besar nama, tapi yang dari immigration tu. Lepas tu di bawah dia orang akan dibantu oleh pemain daripada Espanyol ni, tu KDT ni, dan juga ada Ingham di situ. So bagi aku kedua-dua tempat ni sudah cukup kuat lah yang dimiliki oleh Sabah FC sekarang ni, dan aku yakin di sini akan menjadi sumber utama kita untuk mendapatkan gol dan juga serangan. Dia depends macam mana Juan Guerrero ingin menerapkan formation dia untuk musim ni. Kerana aku katakan musim lepas bukan squad dia, bukan pemain dia. So dia menggunakan apa yang dia miliki sahaja. Nampak berjaya juga, dan pada masa tu dia lebih kepada positioning dan counter attack. Tapi again, walaupun kita menggunakan benda tu, positioning kita, kita tidak mempunyai pemain yang cukup berkaliber di bahagian pertahanan, apatah lagi defensive midfield. Sekarang kita sudah ada individu tersebut, dan bila kita tengok dari segi counter attack yang kita sering lakukan, melibatkan pemain yang beraksi di left and right side ni, itu pun kita tidak mempunyai pemain yang cukup berkaliber lah untuk berada di posisi tersebut. Tapi dengan kemasukan beberapa pemain yang telah diumumkan oleh Sabah FC ni, aku telah nampak di situ dia memang beza lah dia punya level daripada apa yang kita miliki pada musim lepas. Cuma adakah ianya boleh adakah pemain-pemain ni lah akan memberikan impact tersebut, ataupun kita akan mendapat impact yang sama juga. The one is remain to be seen. Tapi dari segi, sekali lagi, perkongsian yang telah aku lakukan kepada anda semua ni. Oh ya, sebelum tu jangan lupa untuk follow aku punya Facebook page. Aku ada letakkan link dia di ruang komentar di bawah. Di sana aku ada bercerita mengenai secara lebih details mengenai tiap pemain yang dibawa masuk ke dalam Sabah FC ini, including Hanafi Tokyo, iaitu Facebook page Sabah Rhino TV. So ya, itulah sambung cerita sama ada benda ni akan meningkatkan atau sama, itu remain to be seen. Tapi kuat hati aku mengatakan pemain-pemain yang kita bawa masuk ni ada dia punya aura yang aku boleh rasakan. Dikenakan lagi dengan umur mereka pun tidak seperti mana umur-umur player pemain import yang kita miliki pada musim lepas. So kalau tiada masalah, maksud aku dari segi masalah dalaman kewangan, kita boleh menggunakan pakai pemain tersebut lebih lama lah. Lebih kurang macam tu. So I like the signing, di mana sekali lagi dia memberikan satu lagi pemain yang cukup berpengalaman dan mengisi kekosongan ataupun rotation yang diperlukan di bahagian left back kita. So aku ingin mengucapkan sekali lagi tahniah untuk manajemen Sabah FC kerana betul-betul aktif dan teliti lah di dalam pencarian pemain untuk musim ini jika dibandingkan dengan musim lepas. So okay guys, masih ada 2 lagi pemain yang kita tunggu sama ada betul ataupun tidak daripada brother kita tu. Kalau kita dapat semua, kita akan bingo. Jadi bagaimana pendapat anda untuk player KDT ni?
Adakah anda merasakan dia mampu untuk menggalas tanggungjawab tersebut dan memberi impak yang cukup besar untuk persembahan Sawai pada musim yang akan datang? Letakkan di kolom komentar bawah. Bertemu di video seterusnya. Assalamualaikum.